Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera ibu bapa dan cikgu-cikgu. Dari masa ke semasa saya sering ditanya, ibu bapa lah selalunya akan hantar mesej kat saya dan tanya, doktor, anak saya ada autism, boleh ke dia ambil peperiksaan SPM? Saya nak anak saya ambil peperiksaan SPM, tapi cikgu sekolah tak galakkan. Ada yang cakap tak galakkan, ada yang cakap tak benarkan. Okey, jadi saya cuba bagi penerangan sikit tentang isu sama ada anak autism boleh dan patut ke ambil peperiksaan SPM, ya. Macam yang kita tahu, autism ni nama klinikal dia adalah autism spectrum disorder. Apabila kita kata spectrum autism spectrum disorder tu, maksudnya ada spektrum, maksudnya anak autism ni adalah sangat pelbagai. Ada anak autism tak boleh bertutur, ada yang boleh bertutur, ada anak autism yang hyper, ada anak autism yang tak hyper, ada anak autism yang IQ dia bawah 70 dan ada juga anak autism yang IQ dia atas daripada 110. So sangat pelbagai. Saya ambil contohnya anak saya Muhammad dan Abdullah. Muhammad dia jenis yang berkefungsian rendah. Muhammad dia ada autism dan IQ dia pun rendah, bawah 70, dan tak boleh bertutur dan lambat nak pick up sesuatu. Satu benda kita nak ajar dia, macam nak gantung baju ke, nak siram pokok ke, kita kena latih. Itu Muhammad. Abdullah pula masa kecil-kecil dia ada macam speech problem, tapi bila dah besar semakin elok. Dan sekarang dia belajar di kelas aliran perdana. Memanglah dia punya exam tak adalah straight A, ada B, lagi banyak C, ada sedikit D macam tu, ada satu E macam tu. A pun satu, A tu adalah untuk lukisan. Jadi macam anak saya Muhammad, memang saya tak target dia untuk ambil SPM sebab dia punya pick up dia adalah very slow. Saya target Muhammad untuk kemahiran. Sebab dia pun agak kasar orangnya, jadi saya target dia untuk buat urban farming, berkebun. Kalau kita tolong dia tanam, dia tolong siram, dia tolong jaga, dia tolong cabut rumput, itu saya punya target untuk dia lah. Tapi Abdullah ni rasanya dia boleh bekerja di luar. Memang target saya untuk Abdullah adalah satu hari dia dapat bekerja dan dia dapat gaji. Macam Muhammad ni, dia lebih kepada sheltered employment ataupun pekerjaan dalam bengkel terlindung. Itu target untuk Muhammad. Jadi untuk anak-anak autism yang macam Abdullah ni, SPM adalah penting untuk mereka. Sebab contohnya baru-baru ni Kementerian Belia dan Sukan melalui IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara, buka kursus jangka pendek, persijilan untuk remaja-remaja yang ada autism. Dia buat, kalau tak salah saya, bakery dan juga office technology. Ada 2 kursus tu. Dan untuk masuk kursus ni, yang peringkat sijil pun, salah satu perkara yang dia nak adalah SPM. Dan dia tak kisah SPM tu A ke apa, tapi dia nak ada SPM. Bak kata seorang kawan saya, guru peluang kanan pendidikan khas, dia kata nak kerja di Maidin, nak kerja di Giant, nak susun tin pun orang akan tanya ada CJ SPM ke tidak. Jadi kalau kata anak yang ada autism tu boleh membaca, boleh menulis, ada kefahaman, biarlah dia, benarkanlah dia ambil SPM. Tak kiralah dia kalau SPM pun dia D. Jadi sekurang-kurangnya dia ada sijil SPM tu. Nanti majikan akan tengok, majikan ni bila dia tengok orang ada SPM ni, maksudnya employable lah, boleh digajikan. Kalau tak ada SPM, SPM pun tak ada. SPM tu is very very basic. Dan saya selalu kata dekat guru-guru pendidikan khas, saya kata kalau anak istimewa ni ambil SPM dan result dia D, apa impact dia kat sekolah? Adakah bumi akan terbelah telan bangunan sekolah ke? Adakah kilat akan turun, boom, terbakar sekolah? Tak ada. Nothing is going to happen.
KPM pun ada mengeluarkan surat perkeliling menyatakan bahawa jika murid berkeperluan khas menduduki peperiksaan awam, results dia tu tidak payah, tak perlu kita nak campur dalam laporan prestasi sekolah. Maksudnya sekolah berapa orang dapat A, berapa orang dapat B tu tak payah nak campur yang tu, yang results anak murid berkeperluan khas. Tapi nanti kalau ada murid autism yang dapat straight A, sekolah nak pula canang-canang, oh ini murid autism tapi dapat, kan? Jadi nasihat saya kepada guru-guru pendidikan khas adalah bukalah peluang untuk anak-anak murid kita ni. Kemungkinan ke depan hari dengan SPM tu dia boleh kerja dengan Dewan Bandaraya, tanam pokok ke, siram pokok ke apa, dengan gaji tu dia boleh membina keluarga, dia boleh hidup sejahtera. Nanti akhirat nanti anak-anak macam ni lah yang akan beri syafaat kepada kita. Okey, jadi tak payah bimbang kalau dia banyak DDDEE pun. Surat perkeliling daripada KPM kata tak perlu kira dalam prestasi sekolah. Apa masalah dia? What is the problem? Kan? Jadi mak bapak bincang elok-elok. Kalau mak bapak rasa anak mampu ambil SPM, anak boleh duduk untuk berapa jam untuk jawab soalan dan sebagainya, tapi pihak sekolah tak bagi, usahakanlah. Nombor satu, jangan bercakap-cakap. Apabila kita berurusan dengan badan-badan kerajaan, mesti ada surat. Jadi selalunya kalau tak salah saya, pendaftaran untuk SPM itu adalah pada bulan Mac atau April macam tu. Saya pun dah lama tinggal sekolah, saya lupa. Jadi kalau kata tahun depan anak kita nak ambil SPM, tahun ni masa anak kita tingkatan 4 dah mula berbincang dengan guru kelas, berbincang dengan guru penolong kanan pendidikan khas. Tingkatan 4 tu semasa mesyuarat RPI, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mesyuarat RPI tu wajib kena hadir. Masa tu bincang, cikgu saya nak buat persiapan untuk anak saya SPM tahun depan. Bila kita cakap macam tu, cikgu akan jawab lah, oh yang sebenarnya anak encik ni tak sesuai ambil SPM. Jadi pada masa tu kita dah tahu hasrat sekolah macam mana, kita boleh. Jadi maksudnya awal-awal Januari tu, bulan Januari tulis, tanya sekali lagi guru yang terlima, anak saya boleh tak ambil SPM. Kalau dia kata tak boleh, tulis surat kepada guru penolong kanan pendidikan khas. Mula dengan guru penolong kanan pendidikan khas dulu, CC kepada guru kelas, kata memohon anak untuk ambil SPM. Kalau kata tak boleh juga, selalunya bila kita tulis surat, guru penolong kanan tu kena balas jawapan kita dalam hitam putih. Kalau dia balas kata tidak dibenarkan, maka bawalah pula jumpa dengan pengetua. Kalau pengetua pun kata tak boleh, pengetua pun kita kena dapatkan hitam putih daripada pengetua, bawalah ke pejabat pendidikan daerah. Kalau pejabat pendidikan daerah pun kata tak okey, bawa ke JPN. JPN kata tak okey, bawa ke bahagian pendidikan khas. Cikgu-cikgu jangan kata Dr. Hasnah mengajar mak bapak ni untuk cerdik, untuk lawan sekolah. It's not like that. Masa depan anak-anak istimewa ni yang kita nak tolong. It's not a matter of taking sides of anybody. Jadi mak bapak kalau ada apa-apa tak puas hati, tulis surat hitam putih. Surat is very powerful. Dalam surat tu kan, tulis dalam bahasa yang elok, bahasa yang cantik, mohon bantuan dan sebagainya. Kita usahakan dengan cara yang baik ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan cikgu-cikgu di sekolah kena berfikiran terbuka lah. Ada juga guru pendidikan khas kata anak murid ni duduk dekat kelas inklusif. Kami okey anak ni ambil SPM, tapi guru aliran perdana pula tak okey. Jadi kan cikgu-cikgu pendidikan khas kena maklumkanlah kepada guru aliran perdana. You need to educate them. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jawapan saya summarize balik jawapan saya kepada persoalan sama ada anak autism, anak OKU ni boleh ambil SPM ke tidak, boleh ambil periksa awam, bergantung kepada kemampuan. Kalau kata anak tu memang dia kalau dia tak masuk kelas inklusif, itu satu lagi. Bukan sahaja murid yang pergi inklusif saja boleh ambil peperiksaan awam. Murid yang duduk di PPKI pun, kalau kata dia boleh duduk, dia boleh jawab, dia boleh dapat setakat DDD pun, E pun kita galakkan supaya dia ada sijil SPM tu. Okey, saya berhenti di sini. Kalau ada apa-apa soalan, komen di bawah. Nanti saya akan cuba jawab ya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkinlah ada beberapa perkara yang kita
yang saya tak cover kan. So cikgu-cikgu semua, mak bapak, kita sebagai satu komuniti, kita kena bekerjasama erat ya untuk menjamin masa depan anak kita. Sebab kita ni cikgu baik, mak bapak baik, kita tak menongkat lagi. Satu hari kita akan pergi, tapi apabila kita pergi, ni amanah kita sebagai ibu bapa, amanah kita sebagai guru, adakah kita jalankan dengan baik? Sebab kita nak kena jawab di bawah nanti tu kan, di kubur nanti tu kan. Okey, tanya soalan kalau ada apa-apa, ataupun komen kalau ada apa-apa yang tak faham, ada apa-apa yang tak setuju dengan saya. Okey, Assalamualaikum, bye, see you again.